warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Tuan Imam Ahli Jabatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, dari PRU dulu sampai masuk PRN baru jumpa. Mujung saya bukan calon lah tuan-tuan kan. Kalau calon kalah adalah nak melawat kawasan masa mengundi lah kat pilihan raya. Jadi apa-apa insya-Allah kita teruskan kuliah sirah kita tuan-tuan. Kalau tak salah saya kita masuk sekarang ni di muka surat 82 dah, iaitu selepas kita membicarakan tentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy secara terang-terangan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam siri menyampaikan dakwah Islam ni tuan-tuan, mula dengan secara rahsia, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah berlalu beberapa tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara rahsia ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, biar orang tahu apa sebenarnya matlamat dakwah ini. Dengan turunnya ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terang, tak payah sembunyi ya. Dan pedulikan, berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Nak jadi apa? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dakwah ni bijak atau mana pun, dia akan sampai satu peringkat kita akan hadapilah tentangan daripada musuh. Bawalah baik atau mana pun, orang jahat ni dia takkan suka. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada adik-beradik. Saudara mara kena buka mulut pada saudara mara ni, kalau kita tengok tak betul, salah, kena memberanikan diri, beritahu secara terang-terang. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas bukit Safa dalam peristiwa yang sangat masyhur, sehingga Nabi dicerca, Nabi dimaki dengan turunnya ayat, dengan kata-kata yang diungkapkan oleh orang dekat dengan Nabi, pak menekan Nabi sendiri. Tabballaka ya Muhammad, tabballaka sa'iral yaum, celaka kamu sepanjang hari ini. Ali hadza jama'tana, adakah hanya kerana ini kamu kumpulkan kami? Turun ayat. Turun ayat jawab semula kata-kata tabban laka sa'iral yaum itu dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus menerus menyampaikan ajaran Islam. Dan hari ini insya-Allah kita nak baca ucapan Ja'far di hadapan Raja An-Najasyi, yang mana ucapan ini mengandungi asas ajaran Islam di peringkat awal. Kita boleh tengok daripada ucapan yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Talib di hadapan Raja An-Najasyi ini, untuk kita nak faham tuan-tuan, sebenarnya sebelum syariat ada, mana syariat ni adalah maksud hukum hakam fiqh lah, hukum jihad, hukum suruh kita salat, suruh kita keluarkan zakat, dan segala lah hukum hakam, faraid dan sebagainya. Sebelum tu, maknanya sebelum adanya syariat ni, Nabi dakwah apa kepada masyarakat di kota Makkah Al-Mukarramah? Adakah hanya sekadar ajak sembah Allah, tinggal berhala sahaja? Atau ada lagi perkara-perkara lain yang
diseru oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana seruan-seruan ataupun dakwah yang disampaikan menyebabkan orang rasa Islam ni memang baik sungguh, sampai mereka sanggup korbankan nyawa mereka, sampai mereka sanggup kena seksa. Bayangkan tuan-tuan, kalau tak ajak semua Allah Ta'ala, susah kita nak boleh fikir mereka sampai ke peringkat tak mau dah beralih ke ajaran lama mereka. Mereka nak duduk dengan ajaran Islam walaupun kena seksa, walaupun macam-macam dibuat oleh orang kafir Quraisy. Tentu ada sesuatu yang menarik dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi kita nak faham tentang mana tuan-tuan, salah satunya bila kita baca ucapan Ja'far ni kita akan nampak tuan-tuan. Okey, kita baca dulu di muka surat 82 ni. Ucapan Ja'far radhiyallahu anhu. Ja'far ni ialah sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, abang kepada Sayyidina Ali. Tua daripada Sayyidina Ali ni 10 tahun. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ni muka dia, wajah dia serupa macam wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memperakui bukan takat wajah, akhlak dia pun macam dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Ja'far radhiyallahu anhu di hadapan An-Najasyi mengandungi asas ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh ini. Antaranya ialah mengesa dan menyembah Allah. Ni hak pertama sekali lah. Asas ajaran Islam ni hak ni. Lagi meninggalkan amalan penyembahan berhala. Ya, bila nak sembah Allah kena tinggal sembah berhala. Lagi mengerjakan salat. Salat ada dah pada ketika ini. Membantu orang yang memerlukan. Puasa ada dah puasa. Tapi puasa pada ketika ni hanya puasa Muharram ya tuan-tuan. Puasa 10 hari bulan Muharram tu sebenarnya bukan di Madinah sahaja diwajibkan oleh Nabi, tapi masa di Mekah lagi telah pun diwajibkan, mengambil sempena syariat yang dibawa oleh daripada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lagi. Orang kafir Quraisy pun puasa tuan-tuan. Jangan kata orang Islam, orang kafir Quraisy pun puasa pada 10 hari bulan Muharram. Mai kat kita tuan-tuan baru-baru ni puasa ke tak, tak tahulah. Terlupa apa. Anak-anak siapa pun tak puasa. Tengok kedai mamak laku siapa Nak ramai orang kita tak puasa pun. Padahal hak lagi dahsyat gitu tuan-tuan buat kenduri hari tu. Sungguh saya bang tuan-tuan ni. Sini dah. Saya mengajar minggu lepas. Baru kan 10 Muharram ni. Tang kami tu saya ceramah awal Muharram Hijrah. Jadi saya sebutlah, rupanya esok tu duk cadang nak buat kenduri, panggil dah. Bila saya sebut tu tak jadi kenduri, tunda. Bukan payah mana nak buat juga boleh, cuba buat buka puasa, elok dah tuan-tuan, dapat pahala pun berganda kan. Tapi oleh kerana bukan tak tahu, tapi tak ambil berat yang sebenarnya tentang tarikh-tarikh penting dalam Islam ni, sampai pi buat kenduri tu hari tu. Setengah tu memang tak perasan tu pasal apa? Pasal tak ambil berat lah. Tentang tarikh-tarikh seumpama itu. Lepas tu subuh hari Jumaat tu, hari Jumaat ni kan 10 hari bulan Muharram, 10 tu saya kuliah lagi di satu masjid, tak maulah sebut masjid mana. Saya pun habaq benda yang sama dah, semalam kena dah, pagi tu saya habaq pula. Rupanya di masjid tu hari dia Ustaz mujung Ustaz abang, hari ni dah ada 2 kenduri. Lepas Lohor satu, lepas Jumaat, lepas Asar sekali lagi kenduri. Ya Allah. Lepas tu kita tak tahu ke dah memang tuan kenduri kita nak ambil hari ni pasal hari ni hari mulia. Jadi tak kena pada tempat. Memang nak buat tu benda elok, memang benda baik pun kenduri tu, tapi tak kena dengan tarikh tersebut. Tarikh tu ialah tarikh orang puasa. Puasa pula pahala besar. Pahala 10 Muharram ni Allah hapuskan dosa kita setahun yang lalu. Punya besar. Tiba-tiba pergi buat kenduri. Tuan-tuan pergi tak kenduri? Pergi juga. Saya kesian kat kawan tu kan. Jadi salah siapa? Salah kawan buat kenduri tu. Dia ada juga.
Jadi tahun depan tu saya buat dah lagu tu tuan-tuan kan. Peringat pesan. Maknanya kita kena peringat sehari 2 hari sebelum tu habaq orang ni esok 10 Muharram kita pakat-pakat puasa, buat majlis buka puasa itu. Siapa nak buat kenduri? Offer. Baru dah dapat pahala banyak. Dah pahala puasa, dapat pahala jamu orang buka puasa. Ni pi buat makan tengah hari pula hari tu. Ni sangat-sangat tak patutlah tuan-tuan. Senang kan kata apa? Orang kafir Quraisy pun puasa. Nabi pi Madinah, orang Yahudi pun puasa hari 10 Muharram ni. Takkan kita teruk pada Yahudi kot. Berat nak kata gitu tuan-tuan. Berat lah. Tapi tak apa, ni bukan kempen pilihan raya, tak apa. Okey Lagi tadi kita baca teks tuan-tuan, bercakap benar, menunaikan amanah, menghubungkan silaturrahmi, menjaga hubungan baik dengan jiran, menahan diri daripada perkara haram, tidak membunuh, meninggalkan perkara keji seperti zina dan berkata dusta atau saksi palsu, memakan harta anak yatim dan menuduh zina. Ni semua benda-benda ni dah diajar dah dalam Islam. Mari kita baca kata-kata yang diungkapkan oleh Ja'far bin Abi Talib. Ni cerita ni tuan-tuan, kita baru masuk tahun keempat. Peristiwa hijrah ni berlaku tahun kelima, tahun keenam barulah terjadi peristiwa An-Najasyi panggil Ja'far bin Abi Talib. Tetapi oleh kerana bila Najasyi tanya Ja'far tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, kita katalah tahun ke-6 dia panggil. Maknanya tentu apa yang dibagi tahu oleh Ja'far ni sesuatu yang diajar oleh Nabi daripada awal Islam. Jadi tentulah kita boleh faham, Islam ni hak ni yang benda yang paling penting sekali. Yang diajar bersama dengan akidah ialah akhlak. Mari kita tengok tuan-tuan. Ja'far ni dia jawab kepada An-Najasyi. Dia kata, ayyuhal malik, dia kata, tuanku, kunna qauman ahla jahiliyah, kami dulu ni orang jahil, tak tahu apa. Pasal apa tak tahu apa tuan-tuan? Duduk dalam zaman kegelapan jahiliah ni. Sebab mana ada Nabi? Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum tu ialah Nabi Isa alaihi salam, 600 tahun dah. Jadi bayangkanlah 600 tahun tak ada Nabi. Hancur masyarakat pada ketika itu. Ada sikit-sikit lagi hak baik-baik tu, ada sikit tapi tak banyak. Ada semua hak karut belakang diamalkan oleh masyarakat pada ketika itu tuan-tuan. Na'budul asnam, kami sembah batu-batu berhala. Ni menggambarkan kebodohan ni. Bodoh sungguhlah bila sampai ke peringkat masyarakat tengok batu tu dia ambil, dia sembah. Dia jumpa kayu, dia pahat-pahat, dia buat patung, lepas tu dia sembah. Itu tahap kejahilan yang paling tinggi sekali tuan-tuan. Bila sampai kita pergi sembah batu, sembah kayu tuan-tuan. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai. Jumpa apa hak mati, makan. Tak berasa apa. Wa na'til fawahish, kami mendatangi. Fawahish di sini dengan makna zina tuan-tuan. Benar-benar keji, benar-benar kotor, jijik. Kami berzina. Zina ni jadi benda yang tak ada apa rasa malu langsung lah. Tu kira sampai jijik sungguh-sungguh lah. Fahishah. Wa naqta'ul arham, kami putuskan hubungan silaturrahim. Tak adik-beradik, tak ambil peduli. Wa nusi'ul jiwar, mana kita pun tuan-tuan, kita tengok dalam kehidupan kita, kalau sampai ke peringkat kita dah mula buat benda-benda ni, adik-beradik kita tak peduli, tetap nak ambil tahu, kita putuskan hubungan silaturahim, mana jahiliah tu dah mula menyerap dalam kehidupan kita. Wa nusi'ul jiwar, kami sakiti jiran tetangga kami, tak jaga hubungan tetangga. Itu ciri-ciri masyarakat yang telah pun dihinggapi penyakit jahiliyah, bila tak baik dengan jiran tetangga. Tak ambil berat soal jiran di kiri dan kanan di rumah kita tuan-tuan. Wa ya'kulu minnal qawiyyud dha'if, orang kuat
orang yang mempunyai kedudukan menekan, menindas orang-orang yang lemah, yang digunakan oleh Ja'far ni perkataan ya'kul, akala ya'kulu makna makan. Kalau terjemah harfiah makna dia orang kuat makan orang lemah. Makna orang kuat, orang yang ada pengaruh, orang yang ada kuasa ni, dia menindas, menekan orang yang lemah. Dengan kuasa yang ada, dia tindas orang. Itu ciri-ciri masyarakat yang kena penyakit jahiliyah. Walaupun dia hidup di zaman moden, dia bubuhlah gelaran madani ke apa ke tuan-tuan, tapi kalau sifat tu ada, tak kira siapa lah tuan-tuan. Sebenarnya jahiliyah tu dah mula menyerap dalam kehidupan mereka. Bubuhlah nama sejahtera ke, bagi adil kan tuan-tuan kan, sebutlah nama apa pun, tapi kalau sifat tu ada, ciri tu ada, tu adalah jahiliyah. Senang, bukan payah mana pun kan. Jadi biarlah siapa pun naik, dia kena faham hak ni. Tak boleh bagi hada dalam masyarakat benar-benar seumpama ini. Belah A, belah B sama tuan-tuan. Lagi, fakunna ala dhalik, lagu itulah keadaan kami, kata Ja'far. Macam itulah keadaan kami. Hidup dalam masyarakat yang tenggelam dengan maksiat, tenggelam dengan benda kaut maut. Kita pun jangan bagi hada lah. Kalau ada kena tegur, kena bersuara. Jangan kira kalau puak kita buat, kita sengap. Tak boleh. Kalau orang kita buat tak elok, kena kata, kena bersuara lah. Tak boleh kira belah kita, sengap tak kata apa, buat tak tahu. Tak boleh. Kena apa? Kena bunyilah seorang-korangnya, sebab Nabi kita ajar. Kita ni bukan hidup zaman jahiliah, kita hidup zaman terang menerang. Tahu tugas kita kena amiruna bil ma'ruf, kita kena ajak orang buat baik, nahuna 'anil munkar, kena cegah hak mungkar. Habis tak ada, cakaplah sepatah kan. Dengan hati semua, aku latih ya. Janganlah latih semua kan. Biarlah bunyi sikit, suarakan rasa tak puas hati, rasa tak senang dengan apa yang terjadi. Barulah kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah daripada kisah-kisah Al-Quranul Karim, kisah Ashabus Sabt yang Allah tukar bagi jadi kera. Ada dalam Quran, Allah cerita dalam surah Al-A'raf, Allah tak sebut langsung golongan hak tak kata apa ni, hak sekap. Seolah-olah kata para ulama, golongan yang tak kata apa ni, dia pun tak ada nilai. Tak ada nilai apa dalam masyarakat ni. Dia tak berani kata apa langsung. Katalah sebatah. Takkanlah nak bawa mai apa nama? Ni nak bawa mai pula ni, hari tu cum dalam teh penteh tu kan, cum jantan sama jantan tu. Hak tu tak mau kata apa ke? Ish, kena katalah so, tapi kok depa tak perasan nak jadi. Tapi 12 hari bulan 8 ni nak buat pula. Panggil Gelek Asia. Koplo nama. Tak tahu nak tahu apa saya nak abang tu. Nak panggil pula. Panggil apa dia? Ani Mayuni, Baby Shima. Indonesia ada 3-4 orang, Siti apa tu, panggil saya duk baca tengok nama. Ya Allah. 12 malam tu. Pilihan raya hari tu kan. Malam tu ada persembahan. Tiket tak mahal tuan-tuan. RM658. Terbaru saya baca pula, tengok. Oh, dia petunda. Malam tu orang tak pergi, orang nak tunggu keputusan pilihan raya. Jadi dia petunda pergi ke 30 hari bulan September. Kita kalau kita diam, terbiak, nak rosak anak-anak kita, generasi hak kita nak tinggal tuan-tuan. Jadi hak tak elok, tak boleh, tak sesuai dengan nama yang dicanang, nak bawa masyarakat kepada kesejahteraan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu suruh cakap banyak benda tak elok, tutuplah, bukan payah mana apa kan. Tahu benda tak elok, kalau siapa buat di sini ke tak elok, kena tegur lah, tak kira siapa dia pun. Lagu tu ya, biar kita ada prinsip hidup ni tuan-tuan. Umar naik nak jadi khalifah ya, dia kata apa? Wa in ra'aitumuni ala wijajin faqawwimuni. Tu khulafa rasyidin ajak kita prinsip. Kalau hampa tengok aku ni dah mula tak betul dah, ya wijaj ni makna tak betul dah, dia mula jadi bengkang-bengkok dah,
maka perbetulkan aku. Tak mau duk biar, itu prinsip yang diajar dalam Islam. Bila sampai buat maksiat, fala ta'ata li alaikum, tak ada ketaatan dah kepada aku. Fakunna ala dhalik, begitulah keadaan kami. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kami seorang rasul daripada kalangan kami. Kami kenal dia. Na'rifu nasabahu, kami kenal. Kami kenal nasab dia, turunan dia. Kami tahu dia mai daripada mana. Bukan sampai kami tak tahu dia ni mai daripada mana ni. Tak, kami kenal dia. Na'rifu nasabahu wa sidqahu, kami tahu dia ni orang yang benar. Sidqun sadiq, kan Nabi kita bersifat dengan sadiq. As-sadiqul amin kita sebut. Kami tahu dia ni nasab dia baik, keturunan mulia. Kami tahu dia ni tak pernah mohong, tak pernah tipu. Dia memang orang yang sangat jujur. Wa amanatahu, dan orang yang sangat amanah. Wa afafahu, afaf ni makna orang yang tak pernah terlibat dengan benda-benda keji, benda kotor dalam masyarakat ni. Tak ada terpalit langsung dalam sejarah kehidupan dia dengan benda-benda tak elok, benda-benda yang mencemarkan moral attitude dia. Tak ada. Afaf itu makna afaf. Fada'ana ila Allah linuwahhidahu wa na'budah, lalu dialah yang ajak kami untuk kami menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya menyembahnya. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan, dan ajak kami supaya tinggalkan yang kami duk sembah selama ini, yang nenek kami duk sembah selama ini. Dulu kami duk sembah batu, al-hijarah makna dia batu. Orang-orang Arab lu sembah batu ya. Sampailah tentang penyembahan berhala ni terjadi dan berlaku dalam masyarakat kita. Wal awthan, dan juga berhala-berhala. Wa amarna bi sidqil hadith, dia ajak kami dalam ajaran yang dia bawa ni supaya bercakap benar. Itu ajaran Islam, tuan-tuan. Tambahlah nak jadi pemimpin ni, tuan-tuan, tak boleh langsung. Tuan-tuan kalau nak buat menantu, tuan-tuan kalau tahu pemurung, tuan-tuan ambil buat menantu, tuan-tuan. Tahulah kata dia tu memang murung. Dalam istilah zaman lah orang kata kencin. Tahu dah memang pun, tuan-tuan rela ambil buat menantu. Tobat buat menantu, kita tak mahu. Tahu lah hakikat buat menantu ada jual, tuan-tuan. Siapa pemurung? Nabi kita ajak masyarakat ni supaya bercakap benar, bisidqil hadith, wa ada'il amanah, dan menunaikan amanah. Kalau ada amanah yang dipertanggungjawabkan, kena tunaikan, walaupun dia tu musuh kita. Nabi ajak ni, tuan-tuan, orang kafir pun tahu ajaran tersebut. Tuan-tuan ingat ada seorang menantu Nabi SAW, nama dia Al-As bin Abi Rabi'. Ini menantu Nabi SAW. Nabi bagi menikah dengan dia ni sepupu apa nama anak menakan Khadijah radhiyallahu anha. Nabi bagi menikah kerana dia baik, dia benar, orang sangat amanah. Bagi menikah dengan anak Nabi yang bernama Zainab, menantu Nabi yang mula-mula lah. Tapi dia tak masuk Islam. Perang Badar dia terlibat, dia berada di pihak musuh sampai dia kena tangkap, ditebus oleh Zainab, bagi apa nama qiladah, dia punya rantai dia. Dia tak masuk Islam. Hidayah ni benda mahal, walaupun dia tahu Nabi itu siapa dia, tapi dia tak masuk Islam. Sehinggalah sampai Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, terjadi peperangan Badar, perang Uhud terjadi, tuan-tuan, sehingga akhirnya dia sendiri ni tertangkap dalam satu sariyah. Dia ni, tuan-tuan, bila dia tak kena tangkap, dia dah melarikan diri, dia main minta perlindungan daripada bekas isteri dia, iaitu Zainab.
di Madinah Al-Munawwarah. Main rumah Zainab. Nabi pesan kat Zainab, tak apa, bagilah perlindungan, jangan sampai dia hampiri kamu sahaja. Malam tu dia berlindung di rumah Zainab, tuan-tuan. Nabi Zainab bagi dia perlindungan, tak duduk dengan Zainab. Kemudian dia balik ke Mekah. Dia ni salah seorang lagi yang digelar Al-Amin selain Nabi SAW di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy ni, tuan-tuan, simpan barang di rumah dia juga selain daripada Nabi SAW. Dia bawa balik semua barang-barang dengan hak dia boleh selamatkan. Dia pergi serah semua kepada orang-orang kafir Quraisy. Amanah-amanah yang ada di Mekah tersebut dia serah semua kepada semua orang Quraisy. Kemudian dia isytihar masuk Islam. Baru dia mai jumpa Nabi SAW. Pasal apa? Dia tak mau. Saat lagi, tuan-tuan, kalau dia masuk Islam di Madinah Al-Munawwarah, orang-orang kafir Quraisy akan tuduh dia dengan tuduhan yang bukan-bukan, kata padahal hang masuk Islam, pasal hang dah diberi perlindungan, barang-barang hang selamat. Dak, dia bagi selesai dulu maruah dia di kota Mekah, baru dia masuk Islam. Punya nak jaga amanah ni. Itu Al-As bin Abi Rabi' menantu Nabi SAW. Amanah ni Nabi ajak daripada duduk di Mekah lagi, tuan-tuan. Lagi wasilatir rahim. Ni ajaran yang diajar ni. Jaga hubungan adik-beradik, kena jaga sungguh-sungguh. Kita orang Islam, kita kena cubalah, kelailah politik ke apa ke, tang adik-beradik cuba jaga sebaik-baiknya. Tersilap, perbetul balik kesilapan kita yang telah lalu tersebut. Wa husnil jiwar. Nabi ajak apa lagi? Supaya jaga hubungan baik dengan jiran. Husnil jiwar, jaga baik-baik. Kalau jiran, sabar dengan jiran ini. Wal kaffi 'anil maharim wad dima. Tahan diri daripada buat benda-benda haram dan juga sampai ke peringkat menumpahkan darah. Tu kena jaga sungguhlah. Dengan pergi tikam orang, pergi bunuh orang. Nabi pesan sangat-sangat kepada para sahabat. Wa nahana 'anil fawahish. Dia larang kami daripada buat benda-benda keji, khususnya zina. Benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah ni, dia pesan sungguh-sungguh kepada kami. Wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'a. Dan dia memerintahkan kami agar menyembah Allah semata-mata dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Wa amarna bis salati waz zakati was siyam. Cuba tuan-tuan tengok susunan khutbah yang disampaikan oleh oleh Ja'far ni, tuan-tuan. Hak mula-mula bab akhlak dulu. Lepas tu baru mai bab tauhid, bab suruh sembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ni kok mana pun, tuan-tuan, bila kalau orang baik ni habis ya. Sebab tu kita pelik kalau kita tak tahu yang ni. Kita pelik tengok para sahabat ni. Awak yang sampai boleh sabar, diseksa, ditindas, hampir-hampir mati sebahagian besar para sahabat, dah nak duduk dengan Islam juga. Sebab mereka yakin ajaran Islam itu adalah ajaran yang terbaik yang pernah sampai ke telinga mereka. Dan Nabi praktik amalan-amalan tersebut, tuan-tuan. Wa qawli zur, berkata dusta. Qaul az-zur, berkata dusta, bohong, saksi palsu. Ni tak ada dalam Islam. Islam tak bagi langsung dalam persoalan-persoalan seumpama ini. Wa akli malil yatim, makan harta anak yatim. Wa qadhfil muhsanat, tuduh wanita-wanita yang baik berzina. Orang yang tak tercalar dia punya maruah dia, kita tak boleh tuduh dia dengan kata-kata yang tidak baik. Sebab tu saya tak berapa senang lah dalam kempen-kempen pilihan raya ni, tuan-tuan duk sebut benda-benda lalu ni. Saya cukup tak suka. Daripada belah mana, takut terlajak. Takut apa? Terlajak kita ni. Sedap kata kat orang. Saat lagi tak pasal-pasal masuk dalam bab dosa besar. Cari isu lain lah. Isu lagu tu kalau boleh, tu saya bercakap. Banyak lagi isu-isu lain yang bercakap. Bimbang, takut-takut terlajak gitu. Wa amarna, mana dia azan ni? Wa amarna bis salati waz zakati was siyam. Dia memerintahkan kami supaya sembahyang. Sembahyang pada ketika ni sebagaimana yang kita sebutkan sudah 2 kali ya sehari. Pagi sekali, petang sekali.
Zakat pada ketika ini tak ada lah. Zakat pertanian secara khususnya tak ada. Tapi daripada awal lagi dalam Islam ni, bab menyumbangkan harta ni telah ada dalam syariat kita ni. Sejak Nabi berada di kota Makkah Al-Mukarramah lagi. Puasa pun macam kita sebut tadi lah, tak banyak lagi, baru satu ya puasa. Fa'addada alaihi umur al-Islam, lalu dia menyebutkan beberapa ajaran Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Fasaddaqnahu, kami membenarkan apa yang dibawa oleh baginda. Wa amanna bih, kami beriman kepadanya. Wattaba'nahu ala ma ja'ana bih min dinillah, kami ikut apa yang dia bawa kepada kami daripada ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'abadna Allah wahdahu, kami pun mula daripada dia mai tu, kami mula menyembah Allah semata-mata. Falam nusyrik bihi syai'a, kami tidak syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Wa harramna ma harrama alaina, kami haramkan apa yang diharamkan kepada kami. Wa ahlalna ma ahallana, kami halalkan apa yang dihalalkan kepada kami. Fa'ada alaina qaumuna, tiba-tiba kaum kami melampaui batas kepada kami. Fa'adzabuna, depa azab, depa seksa kami. Wa fatanuna an dinina, depa buat macam-macam kepada kami yang tak baik. Liyuradduna ila ibadatil awthan min ibadatillah, untuk mengembalikan kami daripada kami sembah Allah, ajak kami sembah berhala pula. Wa an nastahilla ma kunna nastahilla minal khaba'ith, supaya kami halalkan benda-benda yang keji, yang buruk daripada ajaran yang mereka amalkan selama ini. Falamma qaharuna wa zalamuna, bila mereka tindas kami, mereka zalimi kami, wa dhayyaqu alaina, mereka tekan kehidupan kami, mereka tindas kami, wa halu bainana wa baina dinina, mereka halang kami untuk kami mengikuti ajaran agama kami. Kharajna ila biladik, kami pun keluarlah meninggalkan tanah air kami, kami berhijrah ke tanah air kamu, mai duduk di Habsyah, di Ethiopia ni tuan-tuan. Wakhtarnaka ala man siwak, kami pilih engkau daripada maharaja-maharaja dunia yang lain yang ada pada ketika itu. Wa raghibna fi jiwarik, kami mai suka duduk berada di bawah penjagaan kamu. Wa rajawna alla nuzlama indaka ayyuhal malik, kami harap kami tidak dizalimi ketika kami berada di sisi kamu, wahai raja, wahai tuanku. Jadi inilah tuan-tuan, bila kita baca ucapan yang diungkapkan oleh Ja'far bin Abi Talib, kita faham inilah asas kepada ajaran Islam sebelum ada syariat yang pelbagai yang kita pelajari dalam hukum hakam fiqh, iaitu yang berkait satu dengan soal akidah, yang keduanya yang penting dalam ajaran Islam ni ialah soal akhlak tuan-tuan. Akhlak ni dia akan menewaskan segala-galanya. Sebab tu kita orang Islam, bila kita nak bawa Islam, kita kena jaga akhlak kita. Tapi masalahnya hari ni tuan-tuan, telajak kedua-dua belah pihak lah. Tu saya tengok dia telajak di dua-dua belah. Jadi kita lah ni, yang kalau kita nak memilih ni tuan-tuan, tengoklah yang terbaik, beristikharah lah, mintalah ke Allah Subhanahu wa ta'ala hak kita nak buat pilihan tu yang baik, seperti mana saya rujuk dalam doa-doa yang diajak dalam Jabatan Mufti Wilayah kat nak main pilihan raya ni. Dia buat keluar artikel tu semula, bacalah doa-doa yang kita harap hak kita pilih ni bertepatan dengan Islam. Antara doa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ni, tuan-tuan boleh buka dalam Jabatan Mufti Wilayah. Dia kata kita bacalah doa, salah satunya, Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Ya Allah, lantiklah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami ni di kalangan orang-orang yang satu sifat dia takut kepada engkau ya Allah. Dua, wattaqaka, bertakwa kepada engkau ya Allah. Apa makna takwa tuan-tuan? Takwa ni makna dia nak buat apa Allah suruh, nak tinggal apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, tu makna takwa. Jadi senang ya. Kita nak pilih ni, kita tengok mana hak nampak
ada takut ke Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah yang kita tengok dia nak bawa masyarakat ni kepada nak buat apa Allah suruh, dia akan ajak masyarakat tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tu ya clue dia, mudah ya dalam ajaran yang kita nak ikut, kita nak pilih dalam kehidupan kita ni. Kita kena pilih hak ciri yang jelas dalam doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kepada kita dalam soal kita nak memilih pemimpin yang baik ini, tuan-tuan. Satu lagi lah, tuan-tuan, sebelum kita berhenti ni, saya nak ulang lagi doa kita ni. Solat hajat, tuan-tuan, buka asal muka surat 251 yang ada buku. Waktu-waktu lagu ni lah, tuan-tuan, kita doa ke Allah Ta'ala sungguh-sungguh, minta hak terbaik dalam kehidupan kita. Hafailah doa ni, sebab ni kita perlu setiap masa dalam kehidupan kita, iaitu doa solat hajat kita ni kan. Sampai bila duk panggil orang, duk doa, kita tak tahu nak baca doa solat hajat pun tak erti. Padahal hari-hari duk mengharap Allah bagi kat kita. Ujung tu bukan surah 251, mari kita ulang sekali, kita berhenti dengan doa ni, tuan-tuan. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ith. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Mayang 2 rakaat dulu, kat tangan baca doa ni, tuan-tuan. Erti doa ni ialah tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha halim, maha lembut, Al-Karim, maha pemurah. Subhanallahi rabbil arshil azim, maha suci Allah, Tuhan yang memiliki arash, yakni kerajaan yang sangat agung. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. As'aluka mujibati rahmatik, aku mohon rahmatmu ya Allah, aku mohon keampunanmu ya Allah, dan aku mohon segala kebaikan berikanlah kepada aku, keselamatan daripada dosa. La tada'li dhanban illa ghafartah, jangan tinggalkan sebarang dosa yang aku lakukan melainkan ampunkanlah ianya ya Allah. Wala hamman illa farajtah, segala kerunsingan, kesulitan melainkan engkau lepaskanlah ya Allah. Wala hajatan, dan tidak ada hajat yang engkau redha hajat tersebut melainkan engkau tunaikanlah hajat tersebut ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang sangat pengasih di kalangan yang pengasih dalam kehidupan. Batu mintalah dalam bahasa Melayu apa yang kita hajatkan dalam kehidupan kita. Jadi dalam suasana memilih ni, tuan-tuan, sudah tentu kita kadang-kadang keliru juga, dia mai juga sikit-sikit. Jadi macam mana nak selesai tu? Angkat tangan, ya Allah, tolong aku ya Allah, biarlah aku buat ni yang akan menguntungkan dunia apa kita nak juga, lebih-lebih lagi akhirat kita esok, tuan-tuan. Jadi bergantung haraplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tidak hukum kita atas dunia ni kerana kita dosa banyak, tiba-tiba Allah hukum kita, Allah bagi pemimpin hak jahat maka kita pada muka kita, tuan-tuan. Jadi sebab tu minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, jangan dihukum kita kerana dosa kita ni. Allah pergi bagi kat kita pemimpin yang jahat, yang tidak baik. Moga-moga Allah kurniakan kepada negara kita kepimpinan yang baik, kepimpinan yang akan membawa kita ke syurga esok insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli 'alaina shirarana. Allahumma ij'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.